Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid cikgu semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita teruskan sesi pembelajaran kita dengan tajuk Wira dan Wirawati Negara. Jadi cikgu nak kamu buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 halaman 90 untuk kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini. Standard kandungan pada hari ini ialah 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Manakala standard pembelajaran 3.2.1 membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Objektif pembelajaran pada hari ini, di akhir pembelajaran murid akan dapat membina dan juga menulis sekurang-kurangnya 2 ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu bahan multimedia. Kriteria kejayaan murid: di akhir pembelajaran, murid akan berjaya membaca dan juga mengenal pasti maklumat yang terkandung di dalam teks. Dan yang kedua, membina ayat untuk menyatakan pendapat. Baiklah murid, cikgu nak kamu buka buku teks halaman 90 dan kamu cuba lihat teks yang bertajuk Wira dan Wirawati Negara. Pada hari ini, kita akan cuba untuk belajar cara bagaimana untuk menyatakan pendapat berdasarkan teks. Jadi tajuknya ialah Wira dan Wirawati Negara. Mari kita mulakan pembelajaran. Farisha mencari maklumat tentang anugerah My Hero dalam laman sesawang Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Anugerah My Hero diperkenalkan pada tahun 2014 bagi mengiktiraf wira dan wirawati yang tidak didendang dalam masyarakat. Namun begitu, mereka aktif berbakti dalam pelbagai cara demi perpaduan dan keharmonian kaum di Malaysia. Jadi, berdasarkan teks ini, kamu faham bahawa Farisha sedang mencari maklumat berkaitan dengan anugerah My Hero. Apa itu anugerah My Hero? Anugerah My Hero ialah anugerah yang mengiktiraf wira dan juga wirawati yang tidak didendang dalam masyarakat. Baiklah, jadi apa yang hendak kita lakukan ialah murid akan dapat membina dan juga menulis ayat yang menyatakan pendapat terhadap sumbangan tokoh yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Mari kita lihat. Tokoh yang pertama ialah Abdul Muhin Abdul Mohsin yang berasal dari Kedah. Apakah sumbangan yang telah dilakukan oleh beliau? Seramai 10,000 orang murid mendapat manfaat daripada tuition bahasa Melayu beliau secara percuma. Majoriti murid daripada kaum Cina dan juga India. Usaha ini dapat memartabatkan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan murid bukan Melayu. Jadi, berdasarkan ayat penyata daripada teks ini, telah diberikan juga ayat pendapat yang sepatutnya kamu tulis bagi memberikan pandangan terhadap maklumat yang ada pada teks ini. Jadi mari kita baca bersama-sama pendapat yang telah disediakan. Pada pendapat saya, usaha Encik Abdul Muhin terpuji kerana sanggup berkorban tenaga dan juga kos untuk memberikan perkhidmatan tuition percuma kepada murid pelbagai bangsa. Jadi ini ialah ayat untuk memberikan pendapat berdasarkan maklumat yang terdapat pada teks. Mari kita lihat tokoh yang kedua. Beliau ialah Tan Bee Seng yang berasal dari Pahang. Beliau membesarkan 11 orang anak angkat pelbagai kaum dan agama daripada keluarga yang susah. Kejayaan yang dicapai oleh anak angkat memberikan kepuasan kepada beliau. Jadi telah diberikan kata kunci pandangan di bawah je, iaitu pada pandangan saya, sumbangan, ikhlas, kebajikan, kongsi, rezeki, bantu pelbagai kaum. Jadi bagaimana kamu boleh menulis atau meluaskan ayat ini? Cikgu berikan cadangan jawapannya. Pada pendapat saya, sumbangan ikhlas beliau iaitu aktiviti kebajikan sangat terpuji. Beliau sanggup berkongsi rezeki, membantu membesarkan anak angkat yang susah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Mari kita lihat tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga ialah Angela Devi Aryan yang berasal dari Negeri Sembilan. Beliau merupakan pengasas Persatuan Kebajikan Vinashini
yang membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas. Beliau berbakti tanpa mengharapkan balasan dan juga penghargaan. Jadi, pada pendapat saya, sumbangan beliau dalam membantu orang kurang upaya, anak yatim dan warga emas amat terpuji dan wajar dicontohi oleh generasi sekarang. Faham ya murid-murid? Apabila kamu membaca teks ini, kamu cuba beri pendapat kamu berkaitan maklumat yang ada. Jadi, saya berikan contoh jawapan, cara bagaimana untuk memberikan pendapat bagi tokoh yang ketiga ini. Kita lihat tokoh yang keempat, Wong Siu Sin Elias Dolly, yang berasal dari Sabah. Beliau giat menjalankan aktiviti kebajikan masyarakat pelbagai kaum dan agama dengan sumber kewangan sendiri. Kebajikan yang dihulurkan termasuklah membantu masyarakat susah di kampung. Jadi bagaimana cara untuk kita memberikan pendapat terhadap tokoh yang keempat ini? Apabila kamu telah memberikan ataupun membaca teks ini, kamu boleh terus memberikan pandangan kamu terhadap tokoh keempat ini. Apakah sumbangan yang telah diberikan, apakah yang telah dilakukan oleh beliau dan apa manfaatnya kepada kita. Jadi, cadangan jawapan bagi cikgu ialah seperti pada paparan skrin. Pada pendapat saya, aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh beliau sangat baik demi kelangsungan hidup golongan susah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Baiklah murid-murid, seperti tadi kita telah melakukan perbincangan bagaimana cara untuk memberikan pendapat berdasarkan teks. Mudah kan murid-murid? Jadi cikgu harap kamu dapat menulis pandangan berdasarkan teks dengan baik.